Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cerita ni dia punya pedoman dia adalah pentingnya bila kita ziarah orang mati, pentingnya kita balik kita kena sucikan diri. Dia punya hasil cerita ni. Ini berdasarkan pengalaman orang, berdasarkan pengalaman orang yang diceritakan kepada saya dan saya sampaikan. Ini dari cerita orang ni lah, dia pergi ziarah orang mati di Perak. Jadi lepas dia pergi ziarah tu, macam biasalah pergi ziarah orang mati ni biasalah, kita akan tengok apa semua. Kemudian lepas dia keluar pada rumah orang mati tu, ziarah tu, on the way back ke Kedah. Jadi masa on the way back tu, biasalah bila kita jalan jauh ni kita akan rasa lapar. Kita berhenti ke R&R untuk makan. Nak jadi cerita ni, hikmah dia nak jadi cerita ni, masa orang ni dia turun daripada kereta tu. Masa dia turun tu, tiba-tiba tangan dia ni penuh darah. Tiba-tiba dia nampak penuh darah. Jadi bila tangan dia penuh darah, dia nak buat apa? Mesti tak lalu makan. Tiba-tiba penuh darah, tak lalu makan. Dia kata apa? Jom kita berhenti, jangan berhenti makan, jom kita balik terus. Jadi balik terus, tak ada. Basuh tangan tu, ada darah. Bukanlah darah banyaknya tu, tak. Ada darah lah kat tangan dia, ada darah macam yang banyak jugalah. Basuh tu balik sampai ke Kedah, tak makan apa, balik mandi dulu semua, bersih diri apa, mandi sunat ziarah mayat ni, lepas tu baru makan. Jadi cerita ni nak share kata apa, bila kita ziarah orang mati ni sebenarnya, sebab kita tak nampak orang tu mati, darah dia keluar macam mana, penuh di kawasan yang dia mati. Contohnya seseorang tu dia mati dekat ruang tamu, darah ni sebenarnya, percikan darah tu penuh, cuma kita tak nampak. Tapi bagi orang-orang yang mungkin ada kelebihan yang Allah bagi, dia akan nampak. Jadi nak cerita orang ni, dia darah dia ada dekat tangan dia. Kemungkinan masa dia pergi ziarah tu mungkin dia pegang tempat-tempat yang kawasan macam meja ke, sofa ke, sentuh, mungkin kawasan tu ada bekas darah. Jadi masa on the way back tu, kebetulan nak cerita, nampak darah tu timbul. Jadi dia balik, kena bersih dulu, barulah makan. Okey, ini cerita pasal ziarah mati. Dan banyak kes-kes yang saya jumpa berdasarkan pengalaman kawan, saya punya student saya dulu. Saya pernah menjadi pengajar dulu, dan juga orang kata pesakit-pesakit yang pernah main berubat. Antaranya yang berlaku kepada student saya sendiri. Dia pergi ziarah kawan dia meninggal. Ziarah, tolong turun mayat semua, balik rumah, dia mandi, tapi yang peliknya, dia pakai balik baju tu. Dia tidur terus, tak lama lepas dia tidur, benda tu main duduk tengah pegang dia daripada atas. Dia nampak benda tu duduk atas dia, duduk tengah pegang dia. Sebab tu bila dia dah jadi pengalaman tu, lepas dia cubalah nak lawan bangun bawah, dah lepas, dia tidur, dia kena balik kali kedua. Benda tu berulang banyak kali malam tu. Last kali dia kata sampai siang dia sedap, benda tu baru hilang. Jadi saya nasihat dia supaya apa, kalau kita pergi ziarah, saya tanya apa yang dia buat masa malam tu, apa berlaku. Dia kata dia pergi ziarah kawan dia meninggal, dia turunkan jenazah masuk ke liang lahat tu. Dia balik, dia mandi, tapi dia pakai balik baju tu. Jadi saya kata kesilapan adalah pakai balik baju tu. Sebenarnya kalau baju kita ziarah orang mati, kita tak boleh pakai, kita kena basuh terus. Itu kes yang pertama lah. Disiapan dia sebab dia pakai baju tu, dan dia kena berulang kali sebab dia pakai baju tu. Mungkin ada kesan darah ke, ataupun gangguan, atau orang kata istilah badi yang ada yang ikut dia balik. Itu kes yang pertama. Dan banyak juga yang kes yang main kat kita ni melibatkan anak kecil lah. Bila dia orang pergi ziarah orang mati, tak kisahlah orang tua ke siapa meninggal, dia balik kan, anak ni menangis tak henti malam tu. Sebab dia, kesilapan dia adalah apa, balik rumah tak mandi, pergi pegang anak dulu, pergi sayang anak dulu. Itu kesilapan yang banyak
berlaku. Dia pergi sayang anak, baru pergi mandi lekat dah benda-benda yang ganggu anak yang duduk dalam rumah tu. Menyebabkan apa? Malam tu anak lah nangis, takut sebab dia nampak benda tu. Itu kes yang kedua lah. Kes yang ketiga sama juga, orang kata balik. Ada juga yang had sengah ni balik tak mandi dah, pakai tidur macam tu je. Dia tukar baju tapi dia tak mandi. Dia tak mandi sebab dia lewat, dia rasa macam malam dah okey. Dia buka je baju, tak mandi sunat ziarah mayat, terus pakai baju untuk tidur je. Ada juga orang macam tu. Jadi dia kena ganggu. Jadi sebab tu dia punya hikmah dia, kita ni ziarah orang mati mesti mandi. Kalau tak mandi, dia akan kena gangguan lah. Jadi kesannya habuan kita yang merasai kena tanggung. Jadi hak mana main-main berubat ni, buat rawatan untuk buang lah, untuk buang gangguan yang mengganggu. Ada yang kes tu dia berlarutan sampai seminggu 2 minggu. Tu sebab tu mereka datang kat pusat rawatan untuk berubat. Ada setengah tu dia kena kaca sari hilang, lepas tu dah habis selesai. Tapi yang kebanyakan yang datang ke pusat rawatan melibatkan yang kes berulang. Maksudnya anak nangis hari ni, esok lusa berterusan. Jadi dia orang dah penat dah nak layan macam tu. Jadi masa mereka main berubat, kita tanya juga macam mana anak ni boleh menangis, apa punca. Tu dia cerita lah. Seingat dia pergi ziarah orang mati, lepas tu lepas tu baru jadi kita letak kemungkinan. Kita tanyalah apa faktor, apa yang berlaku masa lepas mati, apa yang dia buat, apa aktiviti macam mana. Dan kemungkinan saya kata mungkin balik tu sayang anak dulu sebelum kita mandi. Jadi mereka pun banyak mengakui yang mungkin benda tu yang mereka buat. Jadi hati-hati ketika ziarah orang mati, sebab lepas kita ziarah kita perlu mandi. Sama juga kita pergi hospital ke apa, sama juga kita kena bersihkan diri sebelum kita nak tidur, ataupun kita nak buat aktiviti apa pun. Pakaian kita ni kena sentiasa tukar, jangan pakai baju yang sama. Okey, itu saja perkongsian kisah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.